Pagi hari segala sentosa. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Dan hari ini membuka tirai pastinya 7 November 2024 bersama saya dan juga Helena Pahlavi. Apa khabar anda semua? Baik, hari ini pasti ada antara kita yang bangun, lihat keputusan pilihan rakyat meneroka syarikat. Ada rasa yang berbeza, ada yang gembira, ada yang rasa macam kenapa ni? Okey, dan itu yang kami nak cuba sampaikan, di mana calon Republican Donald Trump telah pun melepasi undian 270 untuk Badan Perwakilan Pemilih yang diperlukan untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat 2024 ataupun Presiden yang ke-47. Sebelum ni seperti yang kita tahu, Donald Trump juga merupakan Presiden Amerika Syarikat yang ke-45. Dan kalau kita tengok dia punya dia ada 500 lebih pemilihan. Donald Trump ni dia dah dapat 295, di mana pencabar dia Kamala Harris tu dapat 226. Dan ini sebenarnya kali pertama Presiden Trump ini dipilih adalah pada masa itulah 2016 tu, masa dia jadi 45 tu kan. Dan ini kemenangan Trump ini sebenarnya menjadikan Trump satu-satunya Presiden Amerika Syarikat yang berkhidmat dalam penggal tidak berturutan. Dia ikut jejak Grover Cleveland yang berkhidmat 2 penggal pada tahun 18-an tu. 1800 Betul. Dan secara rasminya Donald Trump telah pun menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-47 di negara itu. Saya yakin antara ketika ini, Pak kata Helena, banyak debaran yang dinantikan, adakah akan berlakunya perubahan dasar dan bagaimana dengan keadaan konflik yang berlaku ketika ini dapat ditangani ataupun sebaliknya. Itu sama-sama kita nantikan perkembangan dan kita doakan baik-baiklah pastinya Helena dan seterusnya kita nak kongsikan satu aktiviti di mana Parlimen telah pun melaksanakan 3 program promosi gaya hidup sihat untuk wakil rakyat. Gaya hidup sihat ni sememangnya amat dititik beratkan, amat penting dalam kehidupan seharian kita. Untuk apabila tubuh badan sihat, barulah segala aktiviti dapat berjalan dengan lancar dan juga sempurna. Okey, dan berbalik kepada di Parlimen semalam telah melaksanakan program kesejahteraan kesihatan bersama ahli Parlimen untuk mempromosi gaya hidup sihat dalam kalangan wakil rakyat Malaysia. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata program itu juga adalah untuk mempromosikan agenda nasional Malaysia Sihat, termasuk perkhidmatan bergerak Wellness on Wheel WOW dan inisiatif War on Sugar serta 1000 Days of Life yang dilaksana oleh Kementerian Kesihatan iaitu KKM. Tujuan lain menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat, terutama daripada sudut pemakanan sihat dan kelestarian yang menyokong kesejahteraan kesihatan. Program kesejahteraan kesihatan bersama ahli Parlimen bermula semalam akan berlangsung sehingga 14 November ini. Maknanya tempoh bermula untuk program kesihatan bersama ahli Parlimen ini adalah seminggu. Saya kirakan seminggu ni tak cukup sebenarnya, Lina. Mungkin perlu dijadikan sebagai satu gaya hidup yang sebenarnya. Betul. Dan saya mengharapkan nanti bila saya order teh ais kurang gula, tak ada gula, dapat diskaun. Sebab saya ambil gula, so kena ada diskaun, sedikit pengiktirafan, sedikit penghargaan kepada saya sebab reward saya gula reward lah kononnya. Baik, ini pula tentang Jawatan Kuasa Dasar Monetary Negara yang memutuskan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OBR pada 3%. Bank Negara Malaysia menekankan bahawa ekonomi global terus berkembang di tengah-tengah pasaran buruh yang berdaya tahan dan pemulihan berterusan dalam perdagangan global. Dan pemulihan perdagangan global ini dijangka berterusan disokong oleh produk elektrik dan elektronik E&E dan juga produk-produk bukan E&E. Bagaimanapun, Bank Negara Malaysia menekankan prospek pertumbuhan kekal tertakluk kepada seperti risiko penurunan, terutamanya
bila kita ada ketegangan geopolitik yang seperti kita tahu di Ukraine, Rusia dan Israel juga semenanjung Gaza dan serta ketidaktentuan yang semakin meningkat dalam pasaran keuangan global, termasuklah momentum pertumbuhan yang agak perlahan pada ketika ini. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh saja ke www.bernama.com, baca berita-berita terkini, sumber yang sahih di portal kami di Bernama. Dan pastinya Helena, waktu ketika ini saya yakin ramai antara kita yang nak tahu mengenai perkembangan cuaca, dan juga selepas itu kita langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari bilik berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan membangunkan sistem pelaporan berpusat bagi membolehkan orang ramai melaporkan kes eksploitasi kanak-kanak dan juga wanita melibatkan GISB Holdings Sendirian Berhad. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata sistem itu membolehkan mana-mana pihak melaporkan kes berkenaan secara terus kepada pihak berkuasa dengan tindakan segera. Menurut Dr. Zulkifli, penyelarasan aduan itu juga dilaksanakan secara strategik antara JAKIM dengan Jabatan Agama Islam Negeri. JAKIM menyedari terdapat keperluan membuat penambahbaikan dalam gerak kerja bagi menangani isu-isu seumpama kes GISBH dan isu-isu berkaitan ajaran sesat di negara ini. Bagi kes ini, siasatan mendapati terdapat kes berkaitan eksploitasi kanak-kanak dan wanita yang didedahkan baru-baru ini menimbulkan keperluan untuk penambahbaikan segera dalam prosedur operasi standard pelaporan kes umpama ini. Beliau juga berkata kerjasama sedia ada di antara Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa agama negeri perlu dipertingkatkan untuk tindakan yang lebih pantas. Beliau turut menyatakan mesyuarat penyelarasan dengan Ketua Pegawai Agama Negeri-Negeri telah memutuskan untuk merangka pelan tindakan GISBH menerusi pemulihan akidah, semakan perkahwinan, zakat dan modul pembangunan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membekukan beberapa akaun bank persendirian dan syarikat milik pengasas platform e-dagang Fashion Valley bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit. Pembekuan tersebut susulan daripada siasatan yang dijalankan SPRM terhadap pasangan berkenaan berhubung kerugian pelaburan dana khazanah nasional Berhad Khazanah serta permodalan nasional Berhad PNB berjumlah 43.9 juta ringgit. Menurut sumber, Isnin lepas, SPRM secara serentak telah menyerbu Fashion Valley Sendirian Berhad, Fashion Valley, Kementerian Keuangan, MOF, Khazanah dan PNB serta memperoleh dokumen berkaitan keuangan bagi membantu siasatan. Sejak siasatan dijalankan, SPRM menerusi of Favish telah membekukan kira-kira 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat di bawah seliaan pasangan suami isteri itu bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit bagi membantu siasatan. Selain itu, SPRM juga telah merakam beberapa keterangan individu penting yang terdiri daripada pegawai kanan khazanah, PNB, Fashion Valley, accountant, penilai syarikat dan introducer. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan pembekuan akaun dan pembongkaran tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Pasangan tersebut akan hadir lagi ke Ibu Pejabat SPRM hari ini pada pukul 10 pagi untuk sambung memberi keterangan. Datuk,
Jabatan Kebajikan Masyarakat Pahang menghantar lebih 224 tan makanan kering ke 165 pangkalan hadapan di seluruh negeri ini sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut MTL atau musim tengkujuh. Menurut pegaranya Khairul Amri Ahmad, agihan makanan kering melibatkan perbelanjaan 3.3 juta ringgit itu boleh menampung keperluan selama 3 hari hingga ke 14 hari bergantung kepada lokasi pangkalan hadapan. Khairul memberitahu bagi kawasan yang dijangka terputus hubungan seperti Pulau Tioman, tempoh kegunaan barang yang dihantar untuk 10 hari, manakala bagi kawasan Ulu Tembeling di Jerantut, bekalan yang dihantar adalah untuk 14 hari. Selain bantuan bekalan makanan, JKM juga telah membuat agihan bekalan barangan asas lain ke semua stor bencana daerah. Khairul turut memaklumkan pihaknya telah melaksanakan 3 siri bengkel pemantapan pengurusan bencana melibatkan kaki tangan JKM negeri dan daerah serta penyelaras bencana daerah bagi persiapan ilmu pengetahuan, mental dan fizikal menghadapi MTL. Selain itu, 2 siri latihan simulasi pengurusan pusat pemindahan sementara turut diadakan. Sebanyak 861 PPS telah didaftarkan bagi menempatkan mangsa banjir di Pahang. Sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Dari Sungai hingga ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurni Samsul Osman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Ballet adalah bentuk seni persembahan yang melibatkan gerakan tarian yang sangat terperinci dan teknikal. Dipercayai bermula di Itali ketika zaman Renaissance, penari tarian ini pada kebiasaannya akan mempersembahkan gerak tarinya mengikut rentak muzik yang dimainkan. Kini tarian tersebut telah popular di serata dunia sehingga ke Amerika Latin. Bertempat di National Theatre of Cuba, Havana, satu festival ballet antarabangsa telah diadakan bagi meraihkan tarian klasik berkenaan. Dengan edisi kali ke-28 penganjurannya, persembahan kali ini menampilkan barisan penari ballet terkemuka dunia termasuk Esna Ramos. Diberi nama Festival Alicia Alonso, festival ini telah mengumpulkan barisan penari, koreografer dan guru tarian dari 15 buah negara. Antara negara peserta yang hadir termasuklah dari Australia, Jerman, Rusia, United Kingdom, Perancis dan Kanada. Salah seorang peserta yang menyertai festival ini berkata, dia amat teruja dapat bersama-sama penari ballet lain dari negara yang lain. Tambahnya, festival tersebut merupakan platform terbaik bagi dirinya untuk bertukar-tukar pengalaman dan ilmu tarian dengan penari ballet yang lain. Antara persembahan yang dipersembahkan pada festival berkenaan termasuklah 6 persembahan ballet klasik Swan Lake yang merupakan salah satu karya ballet paling terkenal dan ikonik, yang mana lagu berkenaan dicipta oleh Pyotr Ilyich Tchaikovsky dengan koreografer asal oleh Julius Perrot dan Marius Petipa. Ballet kekal sebagai salah satu institusi budaya paling berprestij di Cuba dan tarian ini akan kekal popular di negara Latin berkenaan. Baik, itu dia sedikit sebanyak tentang ballet. Kalau ada anda yang berminat untuk jadikan anak anda seorang penari ballet, inilah masanya kita boleh pergi belajar, ambil kelas ballet dan sebagainya. Baik, kita nak teruskan saja dengan apa agenda kita hari ini. Hari ini kita nak membicarakan tentang Festival Komunikasi dan Media Comcat yang hari ini merupakan hari kedua dan juga hari penutup. Festival ini dah dijalankan daripada semalam dan hari ini, dan macam-macam sebenarnya ada pengisian untuk festival ini. Dan antaranya sebenarnya kalau kita lihat kembali kenapa Festival Komunikasi dan Media ini dijalankan adalah kerana mereka nak menjadikan Comac ini satu platform untuk kita temukan pemain industri, orang kata academician, pelajar, alumni untuk berada
di satu tempat untuk berkongsi pengalaman, apa sajalah yang boleh mereka kongsikan. Dan banyak sebenarnya pengisian. Kita ada workshop, Betul. kita ada syarahan, kita ada pameran, kita ada kesihatan punya perkongsian dan Program. sebagainya, macam-macam ada. Betul. Dan mungkin saya boleh kongsikan juga ya, terdapat pelbagai aktiviti menarik yang disediakan, antaranya pencarian pembaca berita TV, penyampai radio oleh Bernama, bengkel game design oleh Todak Studio, persembahan artis-artis dari Rusa Music seperti Sufian Suhaimi, dan ramai lagi artis-artis yang turut dibawakan. Selain itu ada juga hadiah RM5,000 turut menanti bagi pertandingan Battle Arena University Series yang dianjurkan oleh Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media serta dikuasakan oleh Celcom DG. Dan difahamkan juga sebanyak 20 pemain industri yang bakal berkampung di festival ini. Baik, tanpa membuang masa, jom kita bersama mereka di sana UiTM Shah Alam hari ini. Ladies and gentlemen, to officially kick off the closing ceremony, it is my pleasure to invite Associate Professor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, Dean of the Faculty of Communication and Media Studies, FKPM UiTM, to deliver his welcome address. Thank you. Ada? Thank you, our master ceremony, Mr. Muhammad. Is also our alumni. He's now working with Astro as a newsreader. TV3, sorry. And we are very proud of him. Thank you for willingly to be part of this program. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahbi israhli sardi wa yassirli amri wahlu uhdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Yang berusaha Profesor Dr. Jamalullah Abdullah, Deputy Vice Chancellor Industry Community and Alumni Network UiTM. Yang berusaha Profesor Technologist Surveyor Dr. Muhammad Yusof Hamid, Deputy Vice Chancellor Development Universiti Teknologi Mara UiTM, Puan Nurul Afidah Kamaluddin, Chief Executive Officer Malaysia National News Agencies Bernama, Professor Technologist Dr. Haryani Harun, Assistant Vice Chancellor College of Computing Informatics and Mathematics UiTM, Datuk Dr. Khairuddin Othman, Representative of FKPM Alumni Association, delegation from Bernama, event partners, media friends, distinguished guests, respected faculty members and beloved students, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and a very good morning. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude and appreciation to Yang Berusaha Professor Dr. Jamalullah Abdullah, Deputy Vice Chancellor Industry Community and Alumni Network UiTM, for being with us today to witness and officiate this momentous occasion that will surely be imprinted in the MASCOM history. It is our relentless support towards the faculty and COMET especially that has enabled us to celebrate such amazing achievement thus far. Thank you, Prof. This is a pleasure and an honor to stand before you today as we come together to celebrate not only our achievements but collaborative spirit that has brought us to this point. Today's gathering for Communication and Media Festival, COMET, is a testament to the strength of partnership, synergy, hard work, and shared vision for excellence between the university and the industry. It is fantastic to see such a strong turnout here since yesterday, gather to engage, entertain, and inspire one another. We have had an exciting activities from insightful industry talk and exhibitions to lively sharing sessions, all made possible by the lecturers, staff, and students of this faculty, supported by our alumni and the communication and media industry.
It was an incredible opportunity for us all to learn firsthand from key professionals and experts, exchanging ideas and to explore the latest trends and best practices in media and communication realm. Ladies and gentlemen, I would like to extend my deepest appreciation to our strategic partners and event partners. Our continuous support and utmost commitment have been instrumental in bringing our vision to life. It is through our shared efforts that we have been able to accomplish our goals and elevate our institution's impact on the community. In light of the festival mood, endless stage performance and food trucks selling the delectable helped hype the faculty surroundings. Furthermore, activities like Battle Arena, University Series Mobile Legend Esport tournament powered by Celcom Digi have succeeded in gathering more than 130 participants, where gamers UiTM White got to showcase their gaming skills in battle for prizes up to 5,000 ringgit Malaysia. Workshops and trainings with many other event partners such as Surya, TikTok, MCMC, Content Forum, Bernama, Utusan, Media Prima, renowned PR agency World Communication, Wardah, and many others have gave our students added values, some of which made possible only during this Comet Festival. Your contribution go far beyond mere collaborations. They lay the foundation for a brighter future. Thank you for your trust and your invaluable partnerships. Ladies and gentlemen, we are excited to announce here during Comet that we are also having imprinted 3 important signatures to the faculty, namely the newly built Bilik Berita, the Mescom Walk of Fame, and our digital news portal, the Shah Alam Times. All this made possible by industry partners like Bernama and our Alumni Association. The Mescom Walk of Fame celebrates distinguished alumni, faculty, and outstanding students' achievements. It serves both a motivational space and archival record, showcasing the success stories of those who have excelled in communication, journalism, and media arena. The Walk of Fame instills pride in current students who are reminded of their heights they can achieve and inspired by others who came before them. The Bilik Berita FKPM established in partnership with the Bernama. Thank you, Bernama. I really am indebted with your contribution to the faculty. This collaboration provides journalism and communication students with an authentic newsroom experience using the state-of-the-art desktops and show software, allowing them to learn under real-time, industry standard conditions. Students will gain invaluable skills in news reporting, editing, and broadcasting, preparing them for careers in competitive media field. Thank you again, Bernama. The Shah Alam Time is a digital news portal run by journalism program of the Faculty of Communication and Media Studies, where students cover local and regional news related to Shah Alam and others. The platform provides students with the opportunity to gain first-hand experience in digital journalism, reporting, and content management. It is hoped through Shah Alam Times, students are able to sharpen their journalistic skills, covering real-world events, handling editorial processes, and navigating the fast-paced environment of digital news. Each of these initiatives not only provides practical training opportunities, but also contributes to the faculty missions to produce skilled industry-ready graduates capable of advancing Malaysia's communication and media landscapes. Ladies and gentlemen, today's event builds upon the inaugural ministerial talk we had the privilege of hosting recently, featuring the Yang Berhormat Fahmi Fadil, Minister of Communication. The talk focused on the media literacy, significance of critical media engagement in shaping a better informed society. Today, as we carry forward that message, we will delve even deeper into how media literacy empowers us to navigate the complexity of our digital world. It also hopes that it also provides us with the resilience to counter misinformation and the skill to become champions of the truth. I would like to thank to our esteemed academicians, administrative staff, and technical teams.
You are the backbone of our faculty. Our accomplishments, both big and small, are a reflection of your continuous hard work, dedication, and passion for this institution. You foster a culture of excellence that motivates our students, enhances our programs, and ensure our operation runs seamlessly. Thank you for your invaluable contributions and for going above and beyond to serve our institution and community. Finally, to my students, you are the heart of this faculty and the future we strive to serve. Your enthusiasm, dedication, and resilience continue to inspire us all. You remind us of the purpose behind our hard work and partnership. Thank you for your commitment, your pursuit of knowledge, and for representing the values of this institution. Your success is our greatest achievement, and it is a joy to support you and your journey. In closing, to the COMET Working Committee, well done. Would like to once again thank you for your undivided commitment, loyalty, and enthusiasm. Together, we have created a community grounded in respect, collaboration, and a shared goal of excellence. Let us continue to support one another and build on our shared successes as we look forward to an even brighter future. With that, I thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you, Dr. Rasid, for your inspiring words and also for your kind words about me earlier. I've been in the media industry for 14 years. If it's not because of this school, I would not have been where I am today. And a little fun fact also, I began my journalism career at Bernama TV. My former bosses are here, Puan Sheila Hambali and also Mr. Arul. And for your information, today's event is being broadcast live on Bernama TV's Hello Malaysia program right now. Apa khabar Malaysia? I'm sorry, Apa khabar Malaysia right now as we speak. Now, it is my great honor to invite Yang Berusaha Professor, Town Planner Dr. Jamalun Laili Abdullah, Deputy Vice Chancellor for Industry, Community and Alumni Network, UITM, representing the Vice Chancellor of University Technology Mara, to deliver the official opening speech and in turn officiate Comet Festival 2024. Thank you very much, Mr. MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Profesor Teknologis Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Deputy Vice Chancellor Development University Technology Mara, Puan Nurul Afida Kamaluddin, Chief Executive Officer Malaysian National News Agency bernama. Okay, welcome and thank you for the support. Also, Associate Professor Dr. Abdul Rasid Abdul Rahman, Dean, Faculty of Communication and Media Studies, UITM. Congratulations for the successful hosting of the event. Also, Datuk Dr. Khairuddin Osman, Representative of FKPM, Alumni Association. Welcome back, Datuk. Okay, thank you for your support as well. Delegation from Bernama, event partners, media friends, distinguished guests, respected faculty members and beloved students, as well as ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UITM di hatiku, and salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, let us express our highest gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His abundant blessings and guidance, allowing us together for the Communication and Media Festival Comet officiating and closing ceremony. First and foremost, I would like to extend my heartfelt congratulations to the dedicated faculty members, supportive staff and students who have worked tirelessly to bring this festival to life. I'm delighted to be here at this momentous event as it celebrates the creativity, dedication and innovation within this faculty and reflects UITM's commitment to excellence and education. Ladies and gentlemen, for decades, the Faculty of Communication and Media Studies, fondly known as MASCOM, has produced generations of media professionals, public relations experts, journalists, strategic communication practitioners, copywriters,
communication educators, instructional specialists, and digital content providers. So there's a lot of professionals in the field. And this faculty has played a pivotal role in shaping Malaysia's media landscape by producing industry-ready graduates who have significantly contributed to the public and private sector. So in my case, like when I was, I appeared on TV at Bernama TV. Okay, thank you for the invitation 3 months ago. As well as other TV stations, like I met so many of Masscom graduates. So UiTM are really proud of our Masscom graduates. So the faculty growth with regard to academic programs, student body and faculty members have been truly remarkable. What began as a small department over 50 years ago has evolved into a center of excellence in communication and media studies, offering a broad range of programs that cater to the dynamic needs of today's media and communication landscape. Over the years, the faculty has continuously refined its curriculum to keep pace with the fast evolving media and communication industries, integrating the latest digital tools, media platforms, and communication strategies ensure that students graduate with the skills they need to excel in the highly competitive job market. Above all, the faculty's accomplishments at national and international stages have brought prestige to the faculty and UiTM, demonstrating the immense talent fostered here. Ladies and gentlemen, the contributions of the Faculty of Communication and Media Studies to UiTM's overall success are profound. The faculty's success stories stand as a testament to the high-quality education provided by the faculty and UiTM's reputation with higher education. The faculty has also played a key role in connecting UiTM with the broader community through strategic public relations efforts and impactful campaigns, establishing UiTM's image as one of Malaysia's respected institutions of higher learning. Undoubtedly, Masscom will remain a crucial component of UiTM's ascent in the future and will be at the forefront of various technological advancements, leading us into the new era of communication. Ladies and gentlemen, the Communication and Media Festival COMET 2024 offers a remarkable opportunity for students, academics, and industry professionals to share knowledge, explore emerging trends, and discuss the future of this critical field. Building on the significant event held last month, which featured a ministerial talk on online literacy by the Minister of Communication, YB Fahmi Fazil, who addressed critical issues surrounding our digital lives, including online crimes like cyberbullying and scams. This festival continues to highlight both the opportunities and risks of our interconnected world. At UiTM, we fully support the government's strong commitment to safeguarding Malaysians in the digital realms as they align with our vision to produce not only literate but digitally savvy graduates who can navigate the online world securely and responsibly. The festival provides a platform for students, academics, and professionals to engage with these crucial issues, promoting a more informed and responsible community. It also serves as a celebration of our shared goals and offers a dynamic space for learning, networking, and gain inspiration from an outstanding lineup of speakers, workshops, and activities, embodying UiTM's commitment to staying ahead of industry shifts and preparing students for impactful careers. Adding to the excitement, we will today unveil the state-of-the-art newsroom for the faculty, fully sponsored by Bernama. Terima kasih, Puan. Thank you to Bernama. Our renowned national news agency with infrastructure allowing students to experience real-life newsroom setting. So thank you again, Bernama, for this huge contribution. We really appreciate it. I'm equally excited to launch the Shah Alam Times news portal. This initiative is a hands-on platform for the journalism students to deliver up-to-the-minute news, in-depth analysis, and captivating stories. So I think for this Shah Alam Times, I think is really appropriate because I think so many things is happening in Shah Alam, but somehow it's not picked up by the national news media. So this is something as a news portal that we're able to showcase what we have in Shah Alam. Okay, and I would suggest like now, I come from the
Faculty of Built Environment, College of Built Environment. So there's a lot of new development, exciting new development in Shah Alam, which can be covered in Shah Alam Times news portal that other people would like to know. I think one example is that our iconic stadium Shah Alam, okay, which is like in the process of being demolished, but something new and exciting is going to happen, and perhaps the Shah Alam Times can pick up on the story. And another thing we also have, like with PKNS, the collaboration that they are going to rebuild our city centre. That I think as we all know, the area around complex PKNS, which have been there for like 40 years, that is going to be an exciting new development. So perhaps the Shah Alam Times can pick up all of these the exciting things happening in Shah Alam. Okay, so it's okay. Congratulations on that. So this initiative is hands-on for journalism students to deliver up to the minute news, in-depth analysis, and captivating stories, as mentioned earlier. Okay, I also invite you to take a moment to appreciate the Masscom Walk of Fame, which was launched just this morning. This walkway is dedicated to honoring the outstanding contributors who have shaped the faculty. And I've seen some of the previous dean and also the current professors of Masscom. And so this is really an honor by the university to have all of you contributed to Masscom all these years. Okay, so hence let us take full advantage of what this festival offers as we work together to shape the future of media and communication. Together, we will continue to innovate, push the boundaries of media and communication education, and inspire the next generation of communication leaders. On that note, with Bismillahirrahmanirrahim, I hereby officiate the Communication and Media Festival Comet 2024. Thank you, Professor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor, for your inspiring remarks. Professor, if you could please stand in the middle of the stage, joined by the rest of the VIP guests, to officially launch Comet Festival 2024. Please. Gentlemen, a big round of applause for the official launch of Comet Festival 2024. Okey, itu tadi sebentar tadi baru saja kita menyaksikan majlis perasmian penutupan Festival Komunikasi dan Media ataupun lebih dikenali sebagai Comet dan telah pun berlangsung sebentar tadi, dan mungkin saya boleh recap baliklah mengenai apa yang dapat kita kongsikan mengenai revolusi dalam bidang media dan juga broadcasting ini. Daripada awalnya difahamkan 4 program yang ada di UiTM dan sehingga kini berkembang
ruang kepada 9 program. Betapa pesatnya perkembangan dunia media sekarang seiring dengan perkembangan sains dan juga teknologi. Kalau dulu pakai typewriter, sekarang dah pakai komputer. Betul. Dan pakai handphone pun dah boleh dah. Betul. Segalanya mungkin bila kita ada teknologi dan peruntukan yang cukup. Baik, kita tinggalkan dulu perkara itu dan kita nak kembali kepada Apa Khabar Malaysia ini dan kita nak membincangkan tentang sambutan Hari Integriti Kementerian Pertahanan tahun 2024. Tanpa membuang masa, kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini adalah Puan Nik Ilya Sofia Nik Abdul Aziz, Ketua Penolong Setiausaha Unit Integriti Kementerian Pertahanan Malaysia, untuk sama-sama kita bincangkan tentang hilang integriti musnah organisasi. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan seperti yang kita sedia maklum, semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadilah Yusof telah pun melancarkan Hari Integriti ini dan mahu menaikkan institusi integriti Malaysia sebagai satu sumber yang boleh kita pergi kalau sekiranya ada berkaitan dengan masalah integriti. Baik, kita nak tanya dulu unit integriti pagi ini dan Puan nak ceritakan tentang kewujudan unit integriti di Kementerian Pertahanan ataupun MINDEF ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Helena dan juga saudari Nurul. Terima kasih kita nak ucapkanlah daripada Kementerian Pertahanan, especially daripada Unit Integriti, kerana sudi jemput kami. Terima kasih kepada bernama kerana untuk kita beri kesempatan untuk memberikan sedikit pencerahan dan perkongsian apa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan bagi sambutan Hari Integriti di peringkat kementerian kami. Okey, sebenarnya bagi kami untuk bernama panggil kami sekalipun kali ini untuk kita kongsikan sebenarnya adalah satu komitmen yang sangat baiklah daripada pihak bernama, sokongan, sebab saya rasa bukan semua peringkat kerajaan, agensi kerajaan diberi peluang untuk buat perkongsian integriti ni sebenarnya. Sebab integriti ni is a very dry subject, adalah benda yang orang apa benda integriti buat. So this is the platform which I believe orang akan lebih kenali apa integriti buat. Okey, untuk makluman integriti di Kementerian Pertahanan ni kita sebenarnya ada 6 fungsi. Secara ringkaslah, nanti saya akan jelaskan dengan lebih detail lepas ni. Okey, baik. Okey, dan Puan, seterusnya mungkin Puan boleh kongsikan ataupun menjelaskan mengenai fungsi dan juga peranan yang dipikul oleh unit integriti ini sendiri di Kementerian Pertahanan dalam usaha untuk membudayakan lagi integriti di kalangan warga kementerian pastinya. Okey, terima kasih saudari Nurul. Okey, sebenarnya kami ada 6 fungsi utama. Kenapa 6 fungsi itu diwujudkan? Sebab kita memang nak menambahbaikkan tata kelola. Jadi yang pertama berkenaan dengan tata kelola ni di peringkat kementerian, kita ada fokus beberapa perkara. Contohnya untuk Anti-Bribery Management System, kita juga ada CISM. CISM ni adalah Sistem Integriti Corporate Malaysia, di mana CISM ni mungkin ramai yang tak berapa familiar apa benda yang CISM buat. Sebenarnya CISM ni melibatkan vendor ataupun pembekal yang membuat kontrak dengan kerajaan. They go through this process untuk dapat persijilan, dan bila dapat persijilan tu maksudnya organisasi tu lebih, orang kata apa, dia lebih fokus kepada integriti bila dia ada urusan dengan pihak kerajaan lah, lebih kurang macam tu. Dan kita juga ada bab untuk OACP, iaitu Pelan Anti Rasuah Organisasi, dan juga pengurusan risiko rasuah CRM. Jadi itu untuk tata kelola, baru satu section. Ada lagi 5 section. Okey. Section yang kedua untuk pengukuhan integriti. Pengukuhan integriti ni dia fokus kepada pencegahan kesedaran integriti. Sebab kita bukannya integriti nak tangkap orang, punish orang. Tidak. Kita kena buat deterrence untuk bagi kesedaran apa benda yang kita kena buat exposure, benda yang untuk bagi kerohanian, kesedaran yang diorang perlu buat. Jadi adalah beberapa kerjasama dan juga program yang kita buat sebagai pengetahuan, kefahaman dan kesedaran. Okey, contohnya adalah program pengukuhan integriti maklumat awam, dipanggil PIPA, ataupun program penerapan nilai-nilai murni. Benda ni memang kita fokus. Lepas tu kita ada kursus Smart Integrity dan juga Tinta Integrity. Tinta Integrity ni sebenarnya macam hebahan. Kena datang waktu bekerja. Tak boleh buat salah laku macam ni. Semua untuk peringatan-peringatan kita panggil melalui Tinta Integrity. Itu baru nombor 2. Okey, nombor 3, okey, untuk aduan. Aduan ni menarik. Aduan ni sebenarnya dia bukannya daripada
warga kementerian sahaja. Kita terima aduan daripada pihak luar juga. Jadi kita ada beberapa medium of aduan, termasuklah daripada email, telefon, bersemuka dan juga surat. Jadi maksudnya apa yang diorang boleh adukan sebenarnya? Sebarang salah laku yang melibatkan jenayah, ataupun tata kelola yang macam tak datang lambat, tak datang tak pergi yang ikut arahan yang bos arah tak datang, ataupun mungkin dia ada urusan yang macam kena ada buat skandal kat luar yang memburukkan nama kerajaan contohnya. Jadi benda-benda aduan ni dia akan datang daripada pihak luar. Jadi kita terima. Daripada peringkat aduan kita akan pergi kepada section pengesanan dan pengesahan. Tim ni dia bertanggungjawab untuk buat semak balik. Betul ke aduan ni? Orang ni memang nak anai orang ni ke ataupun memang maklumat tu tepat? Jadi aduan tu taklah kita terima bulat-bulat. Okey, faham. So kita akan menilai maklumat aduan tu sahih ataupun tidak. Jadi itu section tu. Dan seterusnya untuk section pematuhan. Pematuhan ni kita fokus untuk compliance. Compliance maksudnya sebab kita kerajaan kita banyak berkeliling arah-arah dasar-dasar kerajaan. Jadi tendensi untuk orang melanggar tu tinggilah, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Jadi pematuhan ni diorang akan turun padang, pergi on the ground, pergi buat naziran, pergi tengok diorang buat tak benda apa yang dinyatakan dalam keliling adakah teratur ataupun tidak. So tim pematuhan akan buat perkara-perkara ni, termasuklah mystery shopping. Memang kita buat mystery shopping semua ni. Dan last but not least adalah tata tertib. Section yang kecil ni, tata tertib ni adalah digeruni sikit. So once sekali nama dah masuk dalam tu, there's no turning back. Okey, baik Puan, kita dah dapat isyarat untuk kita kembali ke UiTM bagi majlis perasmian penutupan Festival Comac. Jom kita saksikan silakan. Ketika ini Ketua Pegawai Eksekutif CEO bernama Puan Nurul Afidah Kamaluddin bersama yang berusaha Profesor Timbalan Chancellor Industri, Komuniti dan Alumni UiTM ada di bilik berita UiTM berada di bilik berita di mana saya dipahamkan UiTM. Nurul Okey, baik. Macam baik, kita tak dapat suara daripada UiTM Shah Alam, namun apa yang dapat kita saksikan di ketika ini adalah perasmian bilik berita bernama di Fakulti Komunikasi dan Media di UiTM Shah Alam. Dan kita juga dapat lihat di kaca televisyen ketika ini, kita dapat lihat Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Profesor Madya Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman bersama-sama dengan Naib TNC Jaringan Industri dan Komuniti Alumni UiTM Profesor Town Planner Dr. Jamalul Laili Abdullah bersama-sama dengan Ketua Pengarang bernama, kita ada Ketua Pegawai Eksekutif bernama Puan Nurul Afidah dan juga KP kita, Ketua Pengarang kita Encik Arul Raju Duraraj di bilik berita bernama. Baik, pastinya kita harapkan dengan wujudnya bilik berita Fakulti Komunikasi dan Pengajian berita Media Fakulti Komunikasi ini dapat digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan proses pengajian dan pembelajaran mereka, di samping meningkatkan orang kata skill mereka dalam untuk membuat news reporting, untuk menyediakan dirilah sebelum mereka masuk ke dalam industri. Baik. Dan kalau anda semua berminat untuk menyertai ataupun ada minat lah dalam bidang komunikasi dan media ini, boleh saja ke UiTM Shah Alam. Macam-macam seminar yang akan diadakan, banyak macam ada perkongsian yang akan diadakan oleh beberapa
wartawan dan sebagainya. Kalau macam hari ni, kalau ikutkan jadual ini dalam pukul 9 akan ada perkongsian dengan wartawan tentang penulisan berita hiburan, dan kemudian kita akan ada news reporting untuk berita jenayah. Kita juga akan kalau untuk pengetahuan anda, untuk bidang kewartawanan ini, mereka sebenarnya perlu melalui beberapa proses untuk orang kata menghasilkan berita. Kalau bahagian TV sendiri perlu ke lapangan untuk mendapatkan berita yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan pulang semula ke pejabat. Kalau di Bernama ini, di Wisma Bernama, dan memulakan proses penulisan. Kadang-kadang proses penulisan berita itu telah pun dilakukan di lapangan ataupun di dalam kereta sebelum pulang ke Wisma Bernama. Dan juga untuk TV, kami perlu memasukkan visual untuk disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk siaran televisyen. Dan ini hampir sama juga kepada penulisan dalam berbentuk online ataupun secara dalam talian, di mana ia dilakukan dengan hasil cara yang sama tetapi berbezanya tidak mempunyai visual yang orang kata bergerak lah. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang cukup menarik dilakukan antara UiTM dan juga Bernama. Okey, saya difahamkan juga untuk mereka yang akan menggunakan bilik berita UiTM X Bernama ini adalah mereka yang menulis bagi Shah Alam Times dan Sasaran. Kalau anda dapat lihat di visual anda juga sebentar tadi, ini adalah satu usaha yang cukup baik di mana mereka melakukan proses penyuntingan penulisan berita dalam keadaan yang sebenar. Kalau sebelum ini saya difahamkan hanya menulis daripada mana-mana kawasan yang mereka keduduki pada ketika itu, mungkin di dalam kelas kuliah, mungkin di bilik mereka, tetapi sekarang ini ada bilik berita UiTM X Bernama. Jadi sudah pasti kita mengharapkan bahawa pelajar komunikasi di UiTM Shah Alam khususnya dapat menerapkan dan juga mengguna pakai bilik berita tersebut semaksimum mungkin untuk menggilak bakat mereka sebagai seorang wartawan nanti. Kalau sebentar tadi juga proses penyiaran bagi studio berita ini juga sungguh hebat, di mana mereka juga melakukan, pelajar di sini juga melakukan proses penyiaran dari dalam studio dengan bantuan pasukan studio dari Bernama. Baik, saya juga difahamkan selepas ini CEO Bernama Puan Nurul Alfidah Kamaluddin dan juga di hormat lain akan melakukan satu lawatan pameran di dataran Guna Sama. Jadi ini merupakan satu festival yang cukup menarik selama 2 hari, semalam dan juga hari ini. Hari ini juga akan berlangsungnya uji bakat penyampai berita bagi Bernama dan juga peneraju radio. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda bersempena dengan majlis perasmian Festival Komet dan juga lawatan ke bilik berita UiTM X Bernama. Kita kembali kepada Helena dan juga Nurul di Wisma Bernama. Silakan. Okey, terima kasih Hana. Itu tadi antara suasana kemeriahan yang kita saksikan sempena dengan majlis perasmian penutupan Festival Komunikasi dan Media ataupun lebih dikenali Komet di UiTM Shah Alam. Pelbagai sekali informasi yang dikongsikan, dan kita berbalik kembali kepada tetamu kita di studio ketika ini untuk membincangkan topik hilang integriti musnah organisasi. Baik, dan sebelum kita berhenti rehat seketika tadi Puan Ilya, kita ada berbincang tentang unit integriti di MINDEF dan kita telah pun bercerita tentang beberapa komponen tata kelola, pengukuhan integriti, pengurusan aduan dan sebagainya. Dan kita kini nak bercerita tentang unit tata tertib ini sendiri. Mungkin kalau Puan nak ceritakan tentang tata tertib. Okey, terima kasih saudari Helena. Tata tertib ni sebenarnya adalah satu unit yang orang panggil kalau di private sector macam DI, Domestic Inquiry punya unit. Dia akan kita akan terima laporan-laporan awal daripada ketua jabatan. Okey. Untuk diambil tindakan ke atas pegawai yang bermasalah. Bermasalah ni dia banyak kategori. Pelbagai jenis bermasalah itulah. And then apa yang kami akan buat, kita akan sit down for lembaga. Jadi kami adalah urus setia lembaga tata tertib di peringkat bidang kuasa yang ditentukan. Sebab kita ada pegawai sokongan dan juga pegawai PNP lah, kita panggil profesional. Jadi setiap peringkat tu dia ada bidang lembaga yang berbeza. Tapi once orang masuk dalam tu, maksudnya standby kena terima
surat hukuman. Kebanyakannya. Okey. Jaranglah kata tiada hukuman tu jarang. Okey. Baik. Adakah dan unit ini akan bekerjasama dengan SPRM ataupun ia unit pertama sebelum tindakan seterusnya lah kalau ada berkaitan dengan SPRM? Okey, terima kasih untuk soalan itu. Sebenarnya kami punya ketua unit integriti sendiri adalah pegawai SPRM. Okey, jadi sebab di peringkat Kementerian Pertahanan kita adalah model A. Okey. Model A ni ada 6 section tadi tu. Dan kita memang ada 2 pegawai SPRM, kami punya ketua unit integriti dan juga pegawai pengesanan dan pengesahan. Okey. Jadi memang kita berkait rapat dengan SPRM. Okey, Habislah orang tahu dah. Okay, dan Puan, kita berbalik kepada sambutan Hari Integriti yang bakal berlangsung tak lama lagi, dan mungkin Puan boleh kongsikan bilakah tarikh yang ditetapkan sebagai Hari Integriti ini dan apakah tema yang ingin dibawakan sempena Hari Integriti kali ini? Okey, terima kasih Saudari Nurul. Okey, sebenarnya kita adalah susulan daripada sambutan Hari Integriti Nasional di peringkat kebangsaan semalam. Institute Integrity Nation dah buat pun peringkat pelaksanaan yang pertama. Jadi kami di peringkat Kementerian Pertahanan kita sendiri akan adakan kita punya perasmian dan juga pelancaran tu pada 12 hari bulan dan juga 13 November. Yang di mana kita punya tema pada tahun ini adalah Teguh Integriti, Kukuh Pertiwi. Ini secara peringkat kebangsaan, jadi kita follow daripada IIM. Jadi dalam kita punya sambutan pada 12 hari bulan nanti kita akan adakan ikrar bebas rasuah. Ikrar bebas rasuah ni yang semua orang kena angkat oath semua macam tu lah, yang diketuai oleh kami punya pengurusan tertinggi, diterjui oleh Yang Berbahagia Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Okey, baik, dan bercakap tentang objektif dan matlamat utama sambutan tahun ini, bagaimana Puan? Okey, objektif utama kita selari dengan hasrat Kerajaan Malaysia Madani. Kita punya Perdana Menteri banyak fokus kepada tata kelola. Tata kelola ni sebenarnya adalah untuk penambahbaikan kita punya prosedur, kita punya tadbir urus dalam organisasi. Tak semestinya integriti ni banyak menyentuh soal orang kata salah laku. Tapi sebenarnya kita banyak kena perbaiki dari segi kita punya tadbir urus. Jadi kita punya fokus adalah untuk penambahbaikan tata kelola. That's why pada tahun ini memang banyak penambahbaikan yang telah dibuat di bawah peringkat kerajaan semasa. Okey, saya tertarik kepada Teguh Integriti Kukuh Pertiwi. Ini adalah yang dibawa oleh tahun 2024. Tema yang dilihat cukup signifikan untuk dihayati oleh rakyat Malaysia yang perlu menjadikan integriti sebagai perpaduan dan budaya hidup dalam aspek kehidupan. Dan mungkin Puan boleh ulas mengenainya. Allahu Akbar. Okey, sebab dia macam ni, bila kita pilih tema itu sendiri, dia lebih kepada pengukuhan jati diri. Okey. Pengukuhan jati diri itu datang daripada individu sendiri. Jadi dia ada jati diri itu sendiri. Untuk jadi kukuh pertiwi itu sebenarnya adalah satu kita kena perbaiki diri sendiri dulu, bermula daripada ground, barulah kita boleh mencerminkan organisasi ataupun masyarakat yang kita bawa. Jadi kalau kita diri sendiri pun belum dibimbing, macam mana kita nak bimbing orang lain? Dia macam tu. Baik, Puan, kita tahu bahawa Hari Integriti Kementerian Pertahanan akan berjalan selama 2 hari pada 12 dan 13 November 2024 di Auditorium Wisma Pertahanan Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Kita nak tahu pengisian dia apa yang menarik ini. Okey, pada 12 hari bulan ada majlis pelancaran. Okey. Majlis pelancaran tu akan ada sesi ucap pertama. Okey. Daripada kita punya menteri sendiri, Yang Berhormat Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Dan dalam ucap pertama tu bila ada buat penyampaian sikit lah berkenaan Hari Integriti ni. Okey. Dan disusuli dengan ikrar bebas rasuah tadi yang saya nyatakan. Dan kita buat sekali dengan di peringkat Angkatan Tentera sekalian. Sebab di Mindah ni dia unik. Kita ada penjawat awam civilian biasa dan kita ada Angkatan Tentera. Okey. Jadi kita buat bersama-sama, because integriti buat organisasi ni adalah di semua peringkat. Jadi kita bekerjasama. Integriti ni bukan untuk pejabat awam biasa, civilian biasa saja, tapi semua. Dan bercerita tentang bual bicara ini pula bagaimana Puan? Ada banyak ni, 2 panel hebat ini. Okey, sebenarnya untuk bual bicara ni kita akan jadi macam sembang santai lah sebenarnya macam kita sekarang ni. So jadi kita sebenarnya yang akan menyampaikan tadi adalah daripada Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya Samsul bin Salib. Dia akan datang.
InsyaAllah akan datang dan akan membuat sedikit pencerahan berkenaan dengan integriti, sebab pegawai ini sendiri adalah daripada SPRM. Baik, itu dia. Dan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan juga mengenai harapan terhadap hari integriti yang akan berlangsung ketika ini, iaitu pada 12 dan 13 hari bulan sambutan integriti pertahanan di peringkat kementerian, dan mungkin Puan boleh ulaskan lebih lanjut mengenai harapan. Okey, harapan kami satu. Kita nak membudayakan integriti ni, kita kena kreatif. Okey. Kita kena kreatif. Sebab tu pada 13 hari bulan November kita ada buat tayangan integriti. Ada filem tayangan integriti. Maksudnya pendedahan berkenaan dengan integriti ni bukanlah secara teori yang bosan ni, kita guna juga edutainment. Kalau ikut Kementerian Pengajian Tinggi, education melalui entertainment. Jadi pembudayaan integriti tu dia akan dapat ambil iktibar, akan dapat ambil mesej daripada pelbagai cara sebenarnya. Sebab tu 13 hari bulan kita punya tayang integriti tu lebih santai. Lepas tu ada kuis Kahoot kan? Kuis Kahoot. Saya memang suka masuk kuis ni. Baik. Alright. Dan diharapkan segala yang dirancang ini menjadi realiti dan mencapai segala objektif yang dirancangkan. Baik. Terima kasih Puan Nik Ilya Sofia Nik Abdul Aziz, Ketua Penolong Setiausaha Unit Integriti Kementerian Pertahanan Malaysia. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan bagi episod AKM hari ini, dan terima kasih juga kepada Hana dan mereka yang terlibat dalam ini. Baik, kita nak melihat satu VT tentang satu restoran yang kalau kita tak tahulah nak makan apa, jom kita lihat VT dari restoran Cocopelli. Sebuah kafe atau restoran biasanya menjadi tempat di mana para pelanggan boleh menikmati pelbagai jenis juadah, sama ada minuman, makanan ringan dan juga mungkin hidangan utama. Selain menu makanan, dekorasi dan konsep kafe juga mempengaruhi daya tarikan pengunjung. Kali ini, kru Apa Khabar Malaysia berkesempatan ke Cocopelli at Templer yang dikatakan memiliki keistimewaan dan keunikannya yang tersendiri. Jenama Cocopelli Traveller Bistro yang diusahakan oleh Encik Arif Awaluddin dan pasangan menerapkan konsep healthy food, healthy mind. Idea membuka kafe ini tercetus apabila pasangan ini melancong ke luar negara. Nak buka kafe itu memang dah lama lah. Kalau you tengok sekarang Cocopelli ni, semuanya is about my good experience all over the world. Europe ke US ke Australia ke, kan banyak pengalaman baik yang kita nampak sana kan. I want to share the good experience tu dengan lokal. Bermula dengan hanya sebuah gerai kecil-kecilan di Rotunda Club Golf di Raja Selangor pada tahun 1998 yang hanya menyajikan kuih-tiaw goreng sebagai menu utama, dan dari mulut ke mulut berita tentang kuih-tiaw goreng yang sedap itu tersebar dengan cepatnya. Kini Cocopelli berkembang pesat di Templer Petaling Jaya dengan menyajikan pelbagai menu baharu dan cukup luar biasa seperti seafood aglio olio, roll beef lasagna, pizza smoked duck, breast lamb shank, short rib serta banyak lagi. Cocopelli Travelers Bistro memperkenalkan konsep seperti berada di rumah sendiri bagi memberi satu kelainan atau pengalaman baru kepada pengunjung, di mana mereka boleh berinteraksi antara satu sama lain ibarat sebuah keluarga. Di sini kita nak tadi you all dah tengok kita punya dining area kan. Dining area pun kita set macam tu sebabnya apa tahu? Kita nak among strangers, lain-lain table set macam itu, somehow dia kena juga hello, hi, assalamualaikum kan, get people connected. Kan banyak di restoran yang kita nampak di luar, sebelah-sebelah pun jangan kata nak menegur, pandang pun tidak, you know. So Cocopelli kita nak galakkan orang. Selain makan, berborak, di sini juga para pelanggan dapat melihat hasil karya seni di Galeri Cocopelli Art Serdang Berhad yang dipamerkan di setiap sudut kafe. Hasil karya seni ini kebanyakannya dihasilkan oleh pemilik Cocopelli sendiri serta rakan-rakan seni yang lainnya seperti Azman Karib Ibrahim, Chan Kinwah serta ramai lagi. Anda juga boleh meletakkan hasil karya seni anda di sini, namun perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Karya saya ada juga, tapi saya utamakan lebih pada artis-artis lain lah. Macam dia orang kata nak buat pameran tu kan, the first thing is kita duduk bincang dulu dan kita tengok dia punya artwork dia kan. Kalau perlu kita buat perubahan ataupun
discuss more details pada sesuai ataupun tidak, ataupun still good enough ataupun tidak untuk dipamerkan, itu perlu diperbincangkan lah. Di angka usia 26 tahun pengoperasiannya, Kokopelli kini mengorakkan langkah dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan lain seperti sewaan ruang untuk majlis perkahwinan, sambutan hari jadi dan pelbagai lagi. Dengan suasana yang selesa, sudah pasti ia menjadi pilihan ramai. Itu dia mengambil kenangan sebenarnya, sebab saya pernah makan di Kokopelli masa mereka beroperasi di PJ Section 10 tak silap saya. Makanan dia memang sedap, konsep dia tu memang sesuatu yang menarik perhatian, bukan saja menyediakan makanan yang sedap tapi ada sisi kreatif, seni dekat situ, ada pameran dan sebagainya. Orang kata apa, healing lah tempat di situ kan. Sambil makan boleh relax, boleh menikmati suasana persekitaran, menghayati hasil seni lukis, dan saya kira kan itu kita boleh membuatkan tenang lah, lepas tu lapar makan balik. Betul, baik. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan untuk anda semua penonton setia Apa Khabar Malaysia untuk hari ini. Jangan lupa temu janji anda pada hari esok pukul 9 juga, hanya di Astro 502. Itu yang dapat kita kongsikan setakat ini. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi.